Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Benar ya Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan menerangi jalan kami. 神，你的话是我们脚前的灯，照亮了我们的道路。 Oleh sebab itu saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. 所以此刻我们要学习你话的真理， Firman yang menolong, memampukan, dan menuntun kami kepada kebenaran. 你的真理帮助我们，引导我们进入的真公义。 Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami, sehingga kami bukan hanya mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. 恳求圣灵帮助我们，使我们能够活着，也能够行在神你的公义里面。 Berkati kedua hamba-Mu yang menyampaikan. 求你祝福你两位侍奉的仆人， Berkati juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan. 也祝福每一位在场在家里听到的人。 Biarlah setiap kami boleh sama-sama belajar daripada kebenaran akan firman-Mu ini. 让我们一起学习神话语里面的真理。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. 我们奉我们的耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 让我们一起打开圣经《创世纪》第14章，从第17节念到第24节。 Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20. 17到20节， Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 10/10 dari semuanya. 第17节，亚伯兰杀败基大老马儿与他同门的王回来的时候，所多玛王出来，在沙维谷迎接他。沙维谷就是王谷。又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司。他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把地人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出1/10来给麦基洗德。 Saudara, seorang pujangga besar bernama William Shakespeare, dia berkata demikian. 莎士比亚一位创作者这么说： Apalah arti sebuah nama? 到底名字是什么意义？ Andai kata kamu memberi nama lain untuk bunga mawar, ia akan tetap berbau wangi. 你给玫瑰花其他的名字，它仍旧是有香气的。 Saudara, buat William, kualitas satu barang ya ataupun orang itu tidak ditentukan dari namanya. 对莎士比亚来说呢，一个人的那个品质呢，并不是依靠那个名字。 Nah, saudara, tentu saja nama bukan hanya sekedar sesuatu yang disematkan kepada benda atau orang. 当然，那个名字并不只是挂在那个人或是这个东西的身上。 Tetapi biasanya nama itu selalu memiliki sebuah arti, doa, atau harapan. 但是名字呢，其实是有一个含义，就是祷告呢。 Saya percaya orang tua kita memberikan kita nama tidak sembarangan, bukan? 就好像我们的父母亲给我们起名字的时候，也不是随随便便的。 Ada doa, ada harapan yang ingin dicapai melalui nama yang diberikan kepada kita. 就是借着这个给起到的名字呢，就是有父母亲的盼望与祷告在里面。 Bahkan saudara, perusahaan-perusahaan tertentu mereka berani bayar mahal kepada para profesional untuk membuat sebuah nama untuk produk mereka. 所以很大的企业，他们花了很多的钱去请求人创造出这个有意义的名字。 Nah, saudara, semua hal ini menunjukkan bahwa nama itu berarti. 这表示说呢，名字是有意义的。 Pepatah Indonesia mengatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama.
所以俗语说呢，象死留那个象牙，人死留名。Nah, saudara, demikian pula ketika kita belajar akan nama Allah. 当我们学习上帝的名称的时候， Saudara, nama Tuhan yang disebutkan di dalam Alkitab bukan disematkan begitu saja. 那么圣经告诉我们，上帝的名字并不是这样的随随便便的起出来。 Tetapi setiap kali penyebutan nama Tuhan di dalam Alkitab oleh para tokoh-tokoh Alkitab itu selalu berkaitan erat dengan karya dan karakternya. 圣经大人物里面所提出上帝的名字的时候，这些名字都是与神的大作为有关系的。 Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar nama Allah El Elyon, the Most High God. 那么今天我们要学习的就是神的一个名字，叫做以勒以勒安，就是至高之神。 El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. 这是至高之神。 Nah, saudara, kata ini, istilah El Elyon ini setidak-tidaknya disebutkan ada 53 kali disebut di dalam Alkitab. 那么在圣经里头呢，以勒以勒安这个名字呢，已经有53次呢被说起。 Nama El Elyon sendiri, saudara, pertama kali dicatat di dalam bagian yang sudah kita baca tadi. 就是我们刚才所念到的经文也有谈到了。 Sebuah kisah di mana kemudian Melkisedek dikatakan imam Allah yang Maha Tinggi itu menyambut Abraham. 就是麦基洗德，他是最大的祭司，他接受了亚伯兰。 Nah, saudara, mari kita bersama-sama belajar arti dan makna nama ini bagi kita hari ini. 那么我们今天学习这一个名称，在今天里面对我们的意义是什么呢？ Saudara, pada saat kita belajar istilah nama Allah El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. 当我们学习神的名称以勒安至高之神的时候， Maka yang paling pertama kita belajar dari nama ini adalah bahwa nama ini berarti Ia berdaulat atas segalanya. 那么我们学到的第一样就是呢，神是有最大的权柄的。 Saudara, peperangan Abraham melawan 4 raja dari timur bukan peperangan yang sama seperti kita pelajari pada minggu yang lalu. 那么我们看到亚伯兰面对这一些其他的国王的战争的时候，就好像我们上个礼拜所学习的。 Kalau kita membaca ayat 13 sampai 14, kita mendapati bahwa pada waktu itu Abraham mendengar sebuah kabar bahwa keponakannya yang berada di Sodom, yaitu Lot, itu ditawan. 那么第13节告诉我们说呢，亚伯兰听到了这个信息，他的侄儿在所多哥摩拉那边被人家捆绑了。 Saudara, mendengar bahwa keselamatan keponakan ini terancam, maka Abram langsung, saudara, cepat-cepat membuat sebuah pasukan yang sangat sederhana, kurang lebih 300-an orang, pergi untuk menyelamatkan Lot. 当亚伯拉罕听到他的侄儿受到生命的威胁的时候，他就快的召集了300个兵丁一起去抢救。 Cuma masalahnya, saudara, yang dihadapi oleh Abram adalah 4 raja dengan pasukan yang terlatih. 但是亚伯拉罕所要面对的是4个君王， Dan 4 raja ini baru saja memenangkan peperangan melawan, saudara, beberapa raja, salah satunya Raja Sodom di negara itu, saudara. 更何况这4个君王才战胜了所多玛的那个王。 Jadi secara taktik perang, secara kemudian kesiapan perang, Abraham jauh di bawah ke-4 raja ini. 如果你看到那个战争的历略的时候和他的一切轨迹，亚伯拉罕当然是在下面了。 Tetapi ayat 15 dan 16 kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana kemudian Abraham dalam waktu sekejap dia bisa mengalahkan 4 raja ini beserta dengan pasukannya dan kemudian membawa pulang bukan hanya keponakannya tetapi orang-orang tawanan termasuk harta benda jarahan yang mereka dapatkan. 但是15节告诉我们呢，在一个情况之下，亚伯拉罕就能够战胜了这4个君王，而且释放了他的侄儿，还有一切所掳掠的人，而且亚伯拉罕也获到了很大的猎物品。 Abraham yang tidak pernah berperang, tetapi kemudian hari itu dia menjadi panglima perang bersama dengan anak buahnya, kemudian dia memenangkan peperangan melawan ke-4 raja. 这个亚伯拉罕是从来没有战争过的人，但是突然间他就成为了战史上的英雄，他得胜了和他的兵丁。 Satu kemenangan yang menurut kita kayaknya mustahil terjadi. 看起来呢是好像不合逻辑的，不能够想象的。 Tetapi itulah, saudara,
kisah yang kita sudah baca tadi. 但这就是事实我们念到的这一些故事。 Ketika Abraham pulang daripada peperangan itu, kemudian dia disambut oleh seorang raja Salem yang bernama Melkisedek. 所以当亚伯拉罕战争回来的时候，他就被撒冷王，就是梅基洗德呢迎接了他。 Saudara, Melkisedek menyambut Abraham, memberikan roti dan anggur, dan setelah itu dia berdoa memberkati Abraham. 而且麦基洗德迎接亚伯拉罕的时候，带着饼和酒来，并嘱咐亚伯兰。 Catatan di dalam kitab Kejadian menyebutkan bahwa Melkisedek adalah seorang raja Salem, dan kemudian dia juga adalah imam. 那么圣经告诉我们说呢，麦基洗德呢是撒冷王，他也是一位祭司。 Nah, saudara, umumnya pada waktu itu jabatan imam dengan jabatan raja itu tidak dijadikan satu. 那一般上呢，王位和这个祭司的职分是不能够在一起的。 Karena tidak mungkin seorang kepala negara, kepala kerajaan langsung dia juga memimpin peribadatan pada waktu itu. 因为在当时不可能一个君王又在施行的这个侍奉神的一些祭物。 Tetapi berdasarkan catatan yang kita dapatkan bahwa Melkisedek adalah seorang raja dan juga imam. 但是这里告诉我们说呢，麦基洗德是一位神的祭司，也是一位君王。 Nah, kalau kita membaca lagi dalam kitab Ibrani, saudara, nama Melkisedek muncul kembali. 当我们念到这个希伯来书的时候，麦基洗德的名字又再出现了。 Penulis Ibrani mengatakan dari namanya Melkisedek artinya raja kebenaran. 希伯来书告诉我们说呢，麦基洗德是公义的王。 Dari posisinya Raja Salem artinya raja damai sejahtera. 麦基洗德这个撒冷王就是说呢，平安的王。 Siapa Melkisedek ini? 到底麦基洗德是什么 Maka 人呢？ penulis Ibrani berkata, dia tidak berbapa dan tidak beribu. 圣经说他没有父亲，也没有母亲了。 Dia tidak bersisila, dia tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. 他没有他的这个出生的历练，找不出来。 Menarik bukan, saudara? Siapa orang ini? 到底这一位是什么人物呢？ Maka penulis Ibrani mengatakan Melkisedek adalah kemudian dikatakan menjadi sebuah pattern di mana kemudian Kristus di dalam perjanjian baru disamakan. 所以麦基洗德的身份呢，就影射了好像在新约的耶稣基督。 Saudara, maka Kristus sebagai imam besar agung kita disandingkan bersama dengan Melkisedek. 所以耶稣基督是我们的大祭司，他就和这个麦基洗德呢，好像一起提起来了。 Saudara, Melkisedek kemudian di dalam doanya dia berdoa, dia memberkati Abraham dengan menyebut nama Allah yang Maha Tinggi. 所以麦基洗德当他为这个亚伯拉罕祷告的时候，他就提到了上帝的名字，就是至高之神。 Allah yang Maha Tinggi itu di dalam bahasa Ibraninya El Elyon. 至高之神在希伯来文里面就是以勒安。 Maka saudara, ketika kemudian Melkisedek berdoa, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. 所以麦基洗德的嘱咐这么说：愿天地的主，至高的神赐福以亚伯兰，至高的神把地人交在你手里，是应当称颂的。 Saudara perhatikan bahwa Melkisedek di sini menyebutkan bahwa Allah yang Maha Tinggi itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. 麦基洗德说，那个至高之神就是创造天地万有的神。 Tetapi dia bukan hanya menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian Melkisedek berkata, terpujilah El Elyon yang juga menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. 不只是创造天地的神，而且麦基洗德这么说呢，荣耀归于神，他已经把敌人交在亚伯拉罕的手中了。 El Elyon artinya Allah berdaulat di dalam segala hal. 那么以勒安 Elion 就是告诉我们说呢，神在一切的事上有极大的全能。 Bukan hanya dia berkuasa menciptakan langit dan bumi, tetapi dia juga berkuasa menaikkan dan menurunkan seseorang. 他不只是创造天地万有，他还能够把人安立，也能够把人拉下来。 Bahkan kemenangan yang Abraham peroleh itu pun semata-mata karena pemberian daripada El Elyon. 而且亚伯拉罕的这个战胜的历史，也就是神所给予的。 Dia berdaulat
atas segala-galanya. 神有权柄超过一切， Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kekuasaannya. 没有一样事情的发生呢是超乎神所知道的。 Dan kedaulatan Allah tidak hanya terjadi dalam sebuah peristiwa-peristiwa besar di alam semesta ini. 而且在这世上的一切大事一切都不超过神的全能。 Misalnya fenomena alam, 比如说呢，这些大自然的现象 bencana alam. 一切的灾祸， Waktu melihat hal-hal yang besar itu kemudian kita berkata betapa besarnya Tuhan itu. 当我们看到这些事情发生的时候，我们就说神啊，何等的伟大！ Tetapi kedaulatan Allah tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. 是神的全能，并不是停在那个地方而已。 Kedaulatan Allah juga berlaku di dalam hal-hal yang nampaknya terlihat begitu sepele atau sederhana di dalam kehidupan umatnya. 有时候在这一些小小的事上，我们也能够看到超乎我们所想象的，就是神的全能在那里。 Saudara, tidak ada satu hal pun atau seseorang pun di dalam dunia ini yang mampu mencegah, menahan, atau bahkan kemudian meniadakan kedaulatan Allah. 在世上没有一个人也能够阻止或者是取消神的全能。 If he not the Lord of all, then he is not the Lord at all. 如果他不是我们万王之王呢，那么他就不是神了。 Jika dia bukan Tuhan atas segalanya, maka ia bukan Tuhan sama sekali. 如果他不是万神之神，他就不是一切的神了。 Maka saudara, ketika kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah El Elyon, 当我们承认我们所敬拜的神就是以勒安的时候， sejatinya kita sedang mengakui bahwa ia berdaulat bukan hanya atas alam semesta tetapi juga di dalam kehidupan kita. 那么我们就承认了神不只是掌握一切世上的全能，但是在我们个人的生命当中，他也是有了主权的神。 Termasuk hal yang paling sederhana yang terjadi dalam hidup kita, Allah berdaulat. 包括在我们生命中所发生的最小的事情，神也是彰显了他的全能。 Saudara, satu kali ada seorang yang tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan, dia bertanya demikian. 有一天，有一个不承认神全能的人这么问： Dapatkah Tuhan membuat batu yang sangat besar sampai ia sendiri tidak bisa mengangkatnya? 是不是神呢能够创造一粒最大的石头，是神本身也刚不起来的？ Saudara, 举不起来的。 kalau saudara dikasih pertanyaan begini, kira-kira apa jawab saudara? 如果有人这样问你，你怎么回答呢？ Saudara, mungkin kita akan langsung menjawab, bisa. 可能你会说能够的， Kan Tuhan Maha Kuasa. 他是全能的神， Dia pasti mampu dan bisa membuat batu yang sangat besar. 他当然可以创造最大的石头。 Saudara, kemudian orang itu berkata, tapi dia nggak bisa angkat loh. 那个人就取笑说：“但是他举不起来呀、 Kalau dia nggak bisa angkat, berarti dia nggak Maha Kuasa. 如果他举不起来这个石头，他就不是全能的神呢、 Dia cuma bisa buat tapi nggak bisa angkat. 他只能够创造，但是他不能够把这个创造物举起来呀、 Tapi lalu kita berkata, oh enggak, dia bisa angkat. 但是我们说，等一下，他可以举起来 Kan，dia Maha Kuasa. 因为他是全能的神。 Ya berarti dia nggak Maha Kuasa. 说来说去，就好像主 Karena dia 不是 tidak 全 bisa 能的 membuat 神， batu yang sangat besar sekali. Buktinya dia masih bisa angkat. 因为他如果能够举起来这个石头，就表示这个石头不是最大的呢。 Saudara, kita langsung mulai bingung, gimana cara jawabnya ya? 我们就有一点搞分了，到底要如何回答呢？ Saudara, saya mau katakan pertanyaan ini keliru, saudara. 其实这是一个误导的问题。 Pertanyaannya saja sudah salah, gimana jawabnya? 事实上，这个问题就已经是错的问题 Saudara, 了。 pertanyaan yang salah nggak ada jawabannya. 如果一个错的问题呢是没有答复的， Kalau pertanyaannya benar baru ada jawabannya, saudara. 对的问题才有答案。 Saudara, pertanyaan ini bukan sedang mempertanyakan apakah Allah berkuasa atau tidak. 这个问题并不是问神是不是有全能， Saudara, pertanyaan ini sebenarnya lebih condong saudara ingin mengingkari kekuasaan Tuhan. 这个问题只是要取消对神全能， Kita ingin mengatur kekuasaan Tuhan. 他想要在操控着神的全能。 Kita ingin kemudian melihat bahwa Tuhan itu bisa dibatasi oleh pemikiran kita. 他们好像想着呢，神的全能是能够我们用我们的思想去把它限制的。 Siapakah yang bisa mengatur Tuhan? 谁可以操控神呢？
Kalau sampai kemudian kita bisa mengatur Tuhan, maka kitalah yang menjadi Tuhan, bukan? 如果我们能够操控神，我们就成为神了。 Lalu kita berkata, enggak, saya bukan Tuhan. 但我们会说不是，我们不是神。 Tetapi seringkali tindakan kita bertindak seolah-olah seperti Tuhan, bukan? 但是常常的，我们的作为就好像我们本身是神。 Di dalam setiap peristiwa perjalanan kehidupan kita, kita berusaha mengatur Tuhan, menjawab doa-doa kita, bahkan mungkin memberikan sesuatu sesuai dengan permintaan kita. 好像在我们的生命当中，我们时刻在祷告上所作所为，我们希望神能够按照我们的本意去行一样。 Bahkan seringkali kita ingin Allah menjawabnya sesuai dengan caranya kita. 我们是盼望神能够按照我们的意愿去回答我们， Kita merasa lebih pintar dari Tuhan. 好像我们看起来比神更聪明， Maka kita yang mengajari Tuhan. 是我们好像在教导神一样。 Atau bahkan saudara terkadang di dalam doa kita seringkali berdoa dengan penuh ancaman. 有时候我们在祷告上又好像诙谐了神 Saya nggak pernah doa gitu loh, Musa. 你可能说牧师啊，我没有这样祷告 Saya ingin kasih contoh, saudara. 还有一个举例， Satu kali ada seorang berdoa demikian. 有一个人这么祷告， Dia lagi sakit. 他在生病了， Tuhan, tolong sembuhkan saya. 神啊，恳求你医治我。 Kalau Tuhan sembuhkan saya, 如果神医治我， saya janji saya akan rajin ke gereja, saya akan ikut pelayanan, saya akan memberikan persembahan. 我答应我要去教堂，我要侍奉，我要奉献。 Saudara perhatikan doanya. 你注意他的祷告， Dia bukan sekedar meminta, 他不只是请求， tapi dia sedang mengancam. 他正在诙谐呀。 Kalau Tuhan sembuhkan, maka saya akan A, B, C. 如果神医治了我，那么条件就是1、2、3。 Kalau Tuhan nggak sembuhkan, 如果神没有医治， A, B, C bakal terjadi nggak, saudara? 那么那个ABC 会不会出现呢？ Tidak mungkin. 当然不会。 Bahkan mungkin dia akan meninggalkan imannya. 很可能他会离开了主， Tidak mau lagi percaya sama Tuhan. 不要再相信神了。 Saudara, berapa banyak hari ini orang Kristen juga yang berpikir demikian. 最近也是很多的基督徒有这么的思想，这么的行。 Kita tahu bahwa Allah berdaulat. 他们知道神是全能的， Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah berkuasa. 他们知道他所侍奉的神是有权柄的。 Tapi maaf, seringkali ada area-area tertentu yang kita merasa Tuhan tidak berdaulat di dalamnya. 但是有时候我们限制了神，我们将一些的事情呢，是神不能够参与的。 Kita terus-menerus berupaya untuk mengatur Tuhan. 我们一直在想方设法的要限制神，来操控神。 Nah, saudara, kalau itu yang terjadi, mari kita bertobat. 如果这样的事情发生在我们的身上，让我们悔改吧。 Mari kita sadari bahwa kedaulatan Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh pemikiran kita sebagai 我 manusia. 们一定要清楚知道，神的权柄、全能是不能够你用思想去操控的。 Saudara, kenapa saya katakan pertanyaan tadi keliru? 为什么我说刚才的问题是错误的？ Saudara, karena kedaulatan Tuhan tidak pernah bertentangan dengan karakternya yang lain. 因为神的全能呢，是和他的这个性格是不起冲突的。 Saudara, Allah tidak pernah melakukan karyanya bertentangan dengan karakter dirinya sendiri. 因为神的作为、他的成就和他的本身的性格是不起冲突的。 Bagaimana mungkin dia membuat sebuah batu yang sangat besar yang sampai dia sendiri nggak bisa angkat? 哪有可能呢？神才创造一粒大石头，而他本身举不起来的呢？ Dia maha kuasa. 他是全能的嘛， Dia tidak mungkin tidak bisa mengangkat. 不可能他举不起来， Jadi ini hanya akal-akalan manusia saja 只是人自己的胡思乱想。 untuk menunjukkan bahwa betapa lemahnya Tuhan yang kita percaya. 他们就是想要说神是没有这个全能的。 Segala tindakan yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab maupun di dalam kehidupan kita hari ini tidak pernah bertentangan dengan seluruh karakter yang Ia miliki. 神在这个全部圣经里面的作为，也在我们身上的一切的作为，和他本身的性格是没有冲突的。 Salah satu contoh yang paling dapat kita pahami adalah karya keselamatan. 这个举例就是呢，神的救赎的这一个大作为。 Saudara, kita tahu bahwa manusia berdosa adalah manusia yang pantas dan layak untuk dihukum. 我们知道人犯了罪呢，
是应当呢接受死亡的。 Kita bisa berkata Tuhan itu adil. Kenapa? Karena yang salah dihukum. 我们说神是公义的、公平的，因为人犯错了是应当接受审判的。 Yang benar dibebaskan, yang salah dihukum. Itu adil. 那对的我们释放他，错的就应当接受一些审判了。 Tetapi jangan lupa saudara bahwa Allah kita bukan cuma hanya Allah yang adil. 我们的神不只是一位公平的神， Tetapi dia juga adalah Allah yang penuh dengan kasih, bukan? 但他也是一位充满了这爱的神。 Maka saudara Allah tidak ingin manusia mati binasa selama-lamanya. 所以神不想人呢死在永恒里面， Maka dengan kasihnya dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa. 所以借着他的爱，他想要来拯救世人。 Nah, kan dia juga maha kuasa. 但是他也是全 Berarti 能 dia 的， bisa gampang melakukan apapun, bukan? 所以他应该是很容易的可以实行他想做的。 Pertanyaannya kenapa dia harus memilih salib? 那为什么他要背起十字架呢？ Kan bisa aja Tuhan pakai buku putih pemutihan, ya enggak? 神其实可以用来取消那这一切罪恶的， Semua sudah selesai, nggak perlu dia diputihkan. 一切都取消了，不需要再收十字架。 Saudara, tapi kemudian Allah menjadi Allah yang tidak adil kalau dia lakukan itu. 但是如果神取消呢，就说他是不公平的神嘛， Memang betul dia berkuasa, 是他是带有权柄的神， betul dia penuh dengan kasih. 他所以有爱， Tetapi dia menjadi Allah yang tidak adil. 但是他不公平了 Jelas-jelas bersalah kok. 这个人就是犯的罪了， Kan Tuhan 有错的 sendiri。yang bilang, yang bersalah ya dihukum. 神自己说的了，有错的人应该接受审判。 Masa yang salah dibebaskan, 为什么要释 diputihkan, 放这些有错的人呢？ dan itu merobek, merusak rasa keadilan kita, bukan? 那就好像撕毁了我们觉得那个公平的道理。 Kalau itu terjadi, maka untuk apa kita percaya kepada Allah yang demikian? 如果这样的事发生呢，为何我还要相信神呢？ Dia penuh dengan kasih, dia punya maha kuasa, tapi dia nggak adil. 他是充满着爱的，他是带有权柄的，但是他是不公平的啊。 Besok-besok bisa aja dia berlaku tidak adil sama saya. 可能这之后他对我会实行不公平的事情呢。 Tapi saudara, Allah kita adalah Allah yang adil. 但是我们要知道，我们的神是公平的神， Yang hukum tetap dihukum. 那 Yang 个 salah tetap. 错的要接受审判。 Maka saudara, apa yang dilakukan? Dia mengutus putranya yang tunggal untuk menerima penghukuman itu. 所以上帝就差派了他的独一的儿子来到世上，耶稣基督来拯救我们。 Jadi kita hari ini yang berdosa, yang bersalah, yang harusnya dihukum, digantikan oleh putranya yang tunggal. 所以今天我们这个犯罪之人应当接受审判死亡的人呢， Dan di 耶稣基督 atas kayu 代替了 salib 我们。 itu, kita melihat keadilan dan kasih Allah bersatu. 但是在十字架上，我们会看到了神的公义、公平，神的大爱。 Kasihnya dicurahkan bagi kita, tetapi keadilannya juga dinyatakan. 他对我们的爱已经倾泻给我们了，而且他的公平也彰显出来了。 Nah, saudara, biarlah ketika kita melihat ini kita menyadari bahwa kedaulatan Allah terjadi di dalam kehidupan kita selalu berjalan harmonis dengan karakternya yang lain. 所以我们要明白，要相信呢，其实神的一切作为和他的性格呢是平衡的。 Dan semua yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang-orang yang mengasihinya. 而且神在我们的生命当中所做的一切大大小小的事情呢，对于我们本身来说呢，是能够带出好的事情出来的。 Saudara, yang kedua, El Elyon, Allah yang maha tinggi. Artinya adalah hanya dialah satu-satunya pribadi yang layak disembah. 那么第二个意思呢，这高之神就是说，唯有神呢是值得我们敬拜的。 Saudara, Abraham sangat menyadari akan hal ini. 那亚伯拉罕是非常清楚这一回事。 Oleh sebab itu, saudara, setelah dia diberkati oleh Melkisedek, maka tindakannya langsung adalah dia memberikan persepuluhan. 所以当他接受了麦基洗德的祝福的时候，他就直接的回报了奉献了。 Saudara, bukankah persepuluhan itu masuk di dalam tatanan daripada ibadahnya orang-orang Yahudi? 这个1/4呢，其实也是在犹太人里面的一个服饰的。 Dan pemberian persepuluhan ini baru kemudian digaungkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu di zaman di mana mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. 当以色列人从这个埃及出来进入迦南地的时候，他们也同样明白了是一奉献的道理。 Peristiwa yang kita baca, Abraham belum punya anak sama sekali, saudara.
那我们所谈到的亚伯拉罕这个时候还没有儿子， Tetapi Abraham sudah mempraktekkan memberikan persepuluhan itu. 但是他已经实行了11奉献。 Artinya apa, saudara? Abraham melihat bahwa Melkisedek ini bukan pribadi yang sembarangan. 那么就是说，亚伯拉罕看到了麦基洗德，并不是一位这样的单纯的一个君王而已。 Dia memberikan milik kepunyaannya diserahkan kepada Melkisedek itu. 他把他所拥有的东西呢，奉献给这个麦基洗德。 Dan bahkan saudara di dalam ayat berikutnya kalau kita membaca, Raja Sodom berkata kepada Abraham, kemudian kamu ambil semua harta tapi orang-orang itu saya bawa pulang. 这所多玛的王对亚伯拉罕说呢：“这一切你可以拿去，但是人我要回。” Maka Abraham kemudian berkata, aku sudah bersumpah kepada Allah yang maha tinggi. 但是亚伯拉罕说呢：“我已经对我至高的神呢起誓了。” Saudara, kata bersumpah lebih tepat diterjemahkan sebagai aku sudah mengangkat tanganku kepada Allah yang maha tinggi itu. 那么发誓的时候他的意思就是说，我向至高的神呢举起我的双手敬拜。 Saudara, mengangkat tangan kepada Allah yang maha tinggi bukankah sebagai sebuah bagian daripada satu ekspresi penyembahan? 那么举起双手向着至高神，这个表示我们对他的是一个敬拜。 Abraham meyakini bahwa Allah yang maha tinggi itu sanggup mencukupi dan menolong memimpin dia dalam sepanjang kehidupannya. 亚伯拉罕相信那一位他所相信的至高神能够完全的供应他人生的需要。 Dia sama sekali tidak tergiur dengan tawaran harta yang diberikan oleh Raja Sodom. 他对所多玛王所向他显示的这些财富没有兴趣。 Saudara, dia tidak terpikat dengan harta dan untuk mencintai harta itu serta kemudian dunia yang ditawarkan. 他的心并不被这些世界上的财富所捆绑。 Bagi dia pengejaran di dalam hidup ini bukanlah mengejar berapa banyak yang saya miliki, 他人生的追求并不是我要拥有多少呢， tetapi berapa taat dan setia saya mengikuti Tuhan yang saya percaya. 而是对我所相信的神呢，我有多少的深入的明白、了解，而且忠实的顺服。 Kalaupun sampai diberkati, berkat itu dijadikan berkat bagi orang lain. 如果呢，亚伯兰想象中他接受了祝福，这个祝福也可以成为众人的祝福。 Dan saudara, kita tahu Abraham adalah orang yang kaya, bukan? 我们知道亚伯拉罕是一位致富的人， Tuhan memberkati dia dengan begitu banyak kambing domba, para budak, saudara. 神赐福给他好多的牛羊啊，好多的奴仆啊。 Tetapi dia tidak pernah memfokuskan dirinya kepada apa yang dia punya. 但是他没有集中专注于他所拥有的一切， Dia tidak pernah mengikat hatinya kepada benda-benda atau pribadi-pribadi yang ada di sekitarnya. 他的心并不被他所拥有的财富，还有在他四周围的东西所捆锁住。 Sehingga kalau satu hari pun hilang, 所以有一天，如果这些东西不见了， dia tidak merasa kehilangan karena dia tahu yang menjadi pegangan dia hanyalah Tuhan. 他人就不会觉得好像失去了什么，因为他所拥有的就是一位至高的神。 Saudara, tawaran Raja Sodom ini juga sebuah tawaran yang pernah diucapkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. 所以，当耶稣在这个旷野接受试探的时候呢，这一个称呼至高神也被提出来了。 Iblis memperlihatkan keindahan, kemegahan dunia dan harta yang ada di dalamnya. 魔鬼向耶稣显现这世上一切的荣华富贵财富。 Dan iblis berkata, kalau kamu menyembah aku akan memberikan semua ini kepada kamu. 而且魔鬼对耶稣说：“如果你敬拜我，这世上所有的一切荣华富贵就归属于你了。” Saudara, menarik sekali Tuhan Yesus menjawab iblis, dia berkata demikian. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 但耶稣给出了这美好的回答。耶稣说：“撒旦，退去吧！因为经上记着说，当拜主你的神，单要侍奉他。” Saudara, penyembahan terkait dengan hati. 敬拜呢是跟我们的心是
在一起的。 Maka Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu 所 berada. 以耶稣说了，在哪个地方有财富，你的心就在那边了。 Ketika engkau dan saya memfokuskan hati kita mengikat terhadap harta di dalam dunia ini, 如果你和我的心呢是专注在这个财富的时候，那么我们的心就在那边了。 maka disitulah pusat penyembahan kita. 那么那就成为我们敬拜的地方了。 Ketika engkau dan saya memusatkan hati kita, mengikat hati kita pada hal-hal di dalam dunia, baik itu keluarga, pekerjaan, hobi, apapun itu, saudara. 如果我们的心呢专注在我们这捆绑在我们所集中的思想上的事情，好像我们的财富、我们的家庭、我们的工作的时候， Maka itulah objek penyembahan kita. 那一些就是成为我们所敬拜的目标了。 Saudara, pertanyaan adalah siapa objek penyembahan kita hari ini? 我们的问题是，到底今天我们敬拜的目标是什么人呢？ Kita masih tetap bisa datang ke gereja, tapi belum tentu Tuhan yang menjadi objek penyembahan kita. 可能我们人是来到了教会，但是我们敬拜的对象不一定是神啊。 Siapa objek penyembahan kita hari ini? 那么今天我们所敬拜的对象是谁呢？ Saudara, ketika kita belajar El Elyon, Allah yang maha tinggi, 当我们学习以勒安这高的神的时候， kita memahami dua hal. 我们明白了两样事情， Allah berdaulat atas segala-galanya. 就是神呢对一切世上一切的事物，他是有最大的权能的， Termasuk hal yang terlihat sederhana di dalam hidup kita, ia berdaulat. 包括在我们的生命当中最微小的事情，他也有这个权能了。 Maukah saudara dan saya menyerahkan kedaulatan Allah itu kepada Dia? 要不要呢？我们把这一些权柄完全的交给他呢？ Tidak ada satu sisi pun di dalam hidup kita yang di mana Allah tidak berdaulat. 我们不再保留我们自己了，他掌权了。 Yang kedua, kita menyadari bahwa El Elyon adalah Allah yang satu-satunya pribadi yang layak kita sembah. 那么第二个就是 El Elyon 呢，以勒安，他就是唯一值得我们敬拜的神。 Tidak ada Allah lain, tidak ada pribadi lain di alam semesta ini yang pantas dan layak untuk menerima penyembahan kita. 在这天下里面，没有其他的神了，是我们敬拜的，唯有至高的神以勒安。 Biar kita pulang membawa pesan ini, melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. 让我们回家带着这个信息吧。 Saudara, pada waktu saya di seminari, 当我参加一个座谈会的时候， saudara, saya mendengar dan diajarkan sebuah lagu yang sangat memberkati saya. 我学到了，也听到了一首祝福我的歌。 Saudara, lagu ini berkisah tentang Allah itu berdaulat di dalam alam semesta. 这一首歌呢，告诉我们说呢，神在这天下里面呢，他是掌有一切权柄的神。 Dia berdaulat atas matahari yang memberikan terang itu. 他对这个太阳，他掌权， Dia berdaulat atas hujan yang turun ke atas bumi. 还有这一些美好的雨。 Dia 神 Allah 也 yang 掌权 berdaulat atas hari atau waktu yang baik di dalam kehidupan kita. 在我们生命当中的美好的时刻，也是他掌权的。 Tapi dia juga Allah yang berdaulat di dalam saat-saat kesulitan, penderitaan yang kita alami. 但是呢，在我们最困苦的时刻，他也掌 Dia 权了， Allah yang berdaulat atas saudara dan saya. 而且他在我们的生命当中，你和我的生命当中，他掌权了。 Nah, saudara, lagu ini diajarkan kepada anak-anak yang kesulitan berbicara. 这个诗歌呢，教导给那些不能够讲话的孩子。 Dengan gerakan yang diberikan, maka kemudian anak-anak itu memahami akan kedaulatan Allah yang luar biasa. 他们借着那个手的方式，他们明白了上帝是至高神。 Nah, saudara, siang hari ini saya ingin mengajak saudara dan saya belajar lagu ini dengan gerakannya. Nanti kita akan menyanyikan bersama-sama dan pada saat itu kemudian kita akan menyanyikan hanya dengan gerakan tanpa suara. 那我们今天学习这一首歌，它的手势，以后我们可以这样的唱出来。 Saudara boleh perhatikan singers yang membantu di dalam memberikan gerakan. 你们注意我们的这个领唱的。 Yesus
He is Lord of the sunshine and Lord of the rain. He is Lord of our good time and Lord of your pain. He is Lord of the mountain and Lord of the sea. He is Lord of the music and Lord of the children and Lord of you and me. Mari kita belajar lagu ini sama-sama ya, coba gerakannya. He is Lord of the sunshine and Lord of the rain. He is Lord of your good time and Lord of your pain. He is Lord of the mountain and Lord of the sea. He is Lord of the music and Lord of the children and Lord of you and me. Mari kita bangkit berdiri sama-sama nyanyikan pujian ini. He is Lord of the sunshine and Lord of the rain. He is Lord of your good time and Lord of your pain. He is Lord of the mountain and Lord of the sea. He is Lord of the music and Lord of the children and Lord of you and me. Saudara, kita akan menyanyikan pujian ini tanpa suara, hanya gerakan. Nanti piano akan memberikan melodi buat kita. Kita belajar sama-sama pujian. 我们不出声，只是用手势来唱。Mari kita berdoa. 让我们祷告， Biarlah Engkau selalu berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan. 神啊，我们愿你在我们的生命当中时刻的掌权。 Di saat kami mengalami kesuksesan, 当我们达到人生巅峰成功的时刻， saat kami mengalami keberhasilan demi keberhasilan, 当我们得着了一个成功又一个成就的时候， bahkan di saat kami mengalami kegagalan, 何况在我们失败的时刻， penderitaan, 在我们痛苦的时刻， kesakitan, 在疾病当中， kedukaan, 在一切的困难灾祸当中， biarlah Engkau juga terus berdaulat atas kami. 愿你那时候也继续的掌权。 Tidak ada satu hal pun yang dapat membatasi kuasa-Mu dalam hidup kami. 没有一样事情可以限制你在我们的生活当中。 Biarlah Engkau saja yang menjadi pusat penyembahan kami. 愿你成为我们人生的敬拜的目标。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。